Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dena Kamal bin Muhammad Rusli yang memegang kad matrik A175697. Hari ini akan membentangkan tentang proposal capstone. Saya Dena Kamal bin Muhammad Rusli merupakan pelajar latihan industri di Hotel Sfera. Mentor saya iaitu Dr. Jamsari Alias, iaitu penyelaras khusus PKP Citra di Pusat Pengajian Citra Universiti UKM. Dan pelatih saya iaitu Yushalini, anak perempuan Barati Tasen, merupakan jurulatih industri di Hotel Sfera. Saya menjalankan latihan industri selama setahun di Hotel Sfera Seri Manjung Perak. Seterusnya, saya akan membentangkan proposal capstone saya yang mempunyai 7 isi kandungan iaitu tajuk proposal, pernyataan masalah, objektif kajian, cadangan penyelesaian, metodologi kajian, cadangan proses kerja, serta penutup. Baiklah, untuk tajuk projek capstone saya adalah pengurusan tenaga kerja, kesan status halal hotel terhadap pengawalan kadar kursi ganti pekerja di Hotel Sfera, Seri Manjung Perak. Baiklah, kajian capstone saya adalah melibatkan tentang masalah yang berlaku di dalam syarikat tempat latihan industri saya, iaitu kadar pusing ganti pekerja yang tinggi yang memberi kesan terhadap operasi hotel semenjak tamatnya tempoh PKP. Hotel juga telah mendapatkan status halal daripada JAKIM semasa tempoh PKP iaitu pada tahun 2021. Dan kajian capstone saya adalah mengkaji di antara perkaitan penambahan pelanggan disebabkan status halal dan penambahan kepada yang menyebabkan penambahan kepada kadar pusing ganti pekerja. Baiklah, terdapat dua teori literature yang boleh saya dapati yang mengait rapatkan penumpuan saya iaitu pengurusan sumber manusia dan makanan. Untuk penumpuan pertama, makanan, iaitu satu jurnal yang dikeluarkan oleh Universiti Sains Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu proses pensijilan memerlukan komitmen yang tinggi dari sektor komersial yang melibatkan pekerja di sektor perkhidmatan dan juga produk. Kesan pensijilan halal tidak hanya memberi manfaat kepada industri makanan dalam pencapaian sijil halal, malahan peluang positif dalam perdagangan diperhatikan, peningkatan catatan penjualan dan peningkatan produk serta perkhidmatan makanan dari aspek keselamatan, kebersihan dan nilai halal. Untuk pengurusan sumber manusia pula, menurut Abdul Aziz Yusof pada tahun 2000, kepuasan yang kurang terhadap kerja mungkin akan meninggikan kadar pusing ganti kerja, dan situasi ini terjadi apabila pekerja merasakan komitmennya terhadap tugas yang dijalankan tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada dirinya. Di samping itu juga, usaha minimum yang disumbangkan oleh pekerja sebegini akan menyebabkan komitmen terhadap kerjanya berkurangan dan seterusnya. Pekerja tidak berupaya menunjukkan sebarang kecemerlangan di dalam prestasinya. Baiklah, objektif utama untuk capstone saya adalah untuk mengaplikasikan strategi yang berkesan untuk menyelesaikan isu kadar pusing hati pekerja. Baiklah, objektif kajian yang pertama untuk menganalisis kesan status halal terhadap industri hotel. Saya akan menjalankan beberapa pengiraan yang melibatkan data-data di dalam syarikat tempat saya menjalani latihan industri ini untuk memperlihatkan perbezaan di antara tahun ke tahun yang melibatkan kedatangan atau pentarikan pelanggan kepada hotel. Objektif kedua adalah untuk mengkaji punca kadar pusing ganti pekerja berlaku di syarikat. Disebabkan status halal, pelanggan yang ramai akan memilih hotel di tempat saya menjalani latihan ini, dan saya akan mengkaji tentang punca sebenar kadar pusing ganti yang disebabkan oleh kesan status halal yang telah diterima oleh hotel saya. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji strategi yang boleh diambil bagi mengatasi kadar pusing ganti pekerja ini. Saya akan memperlihat dan saya akan menganalisis beberapa strategi dan
cara pengurusan yang dijalankan di dalam kajian-kajian yang lepas untuk diadaptasi di dalam syarikat yang saya menjalani latihan industri sekarang. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian. Cadangan pertama adalah membina satu modul latihan. Ini supaya pekerja lebih efisien dan dapat mencapai tahap maksimum dalam produktiviti harian mereka. Yang kedua adalah menambahkan lagi faedah sampingan pekerja. Hal ini supaya dapat lagi meningkatkan motivasi pekerja di dalam semasa mereka menjalankan tugasan harian mereka. Dan akhir sekali adalah pengamalan Quality of Work Environment ataupun QWE. Ini adalah satu amalan yang diguna pakai oleh kajian yang lepas di mana satu suasana pekerjaan yang kondusif dan bermutu tinggi boleh diamalkan supaya pekerja-pekerja akan lebih selesa untuk bekerja. Seterusnya adalah metodologi kajian. Saya akan menggunakan dua metodologi kajian iaitu kajian kepustakaan, iaitu saya akan merujuk kajian dan teori pengurusan yang boleh diadaptasi di dalam syarikat. Metodologi kajian yang kedua adalah kajian kualitatif, iaitu saya akan mengadakan sesi temu bual dengan beberapa orang yang terlibat di dalam pengurusan hotel bagi mendapatkan info yang boleh digunakan atau ditambah baik. Cadangan proses kerja, saya mempunyai 3 fasa, iaitu fasa pertama, pengumpulan maklumat kajian. Di fasa pertama ini, saya akan bertanya dan juga akan mengumpulkan beberapa data pada mereka yang berautoriti untuk memberikan data di dalam syarikat tempat latihan industri saya. Fasa kedua pula, saya akan menjalankan pengiraan dan pengekstrakan data yang melibatkan kajian. Di dalam fasa kedua ini, saya akan menterjemahkan data yang saya peroleh supaya dapat diberikan ataupun dapat ditonjolkan apakah masalah dan penyelesaian yang boleh saya dapati melalui data tersebut. Dan fasa yang terakhir iaitu fasa ketiga adalah pengendalian kajian yang melibatkan modul, teori dan strategi. Fasa ketiga atau fasa terakhir saya akan membincangkan tentang beberapa teori ataupun modul yang boleh diguna pakai kepada pihak pengurusan latihan industri saya dan kami akan memilih sama ada yang mana teori ataupun modul yang bagus untuk digunakan lah ataupun yang sesuai untuk diadaptasi di dalam syarikat Hotel Sfera ini. Dan bagi tempoh masa adalah selama 2 bulan bagi setiap fasa-fasa tersebut. Baiklah, sebagai penutup ataupun jangkaan hasil daripada kajian, saya menjangkakan untuk menambahkan lagi kajian yang melibatkan tentang sektor halal di Malaysia. Yang kedua adalah untuk mengawal kadar pusing ganti pekerja di dalam syarikat. Ini supaya dapat memastikan operasi hotel berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah memudayakan cara pengurusan pekerja yang lebih strategik. Ini supaya pihak pengurus ataupun manager dapat mengaplikasikan beberapa teori pengurusan bagi memastikan pekerja mereka tidak terlalu stres ataupun tidak terlalu terbeban dengan kerja. Dan akhir sekali untuk mempromosikan keberkesanan status halal yang dikeluarkan oleh badan kerajaan yang berkuasa iaitu JAKIM. Seperti yang kita tahu, status halal sekarang ni sangatlah menjadi sambutan hangat di dalam industri-industri makanan di Malaysia malahan di seluruh dunia. Jadi kajian kapsul saya ini adalah untuk menjadikan salah satu kajian yang mempromosikan keberkesanan status halal ini. Baiklah, itu saja. Sekian. Terima kasih.